Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nasra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, alaman 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 ya hafiz ya mujib khalisna minal waba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi dapat kita menyambung pengajaran kita daripada kitab Aqidatul Mukmin ataupun Akidah Orang Beriman yang dikarang oleh Sayyidi Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Jadi pada malam ini kita akan sambung perkara yang seterusnya, iaitu muka surat 11 berkenaan dengan sumber pengambilan ilmu akidah. Sumber pengambilan ilmu akidah. Sumber ni dengan makna asal, punca. Apakah sumbernya, apakah asalnya, apakah puncanya? Yang ini punca pengambilan ilmu akidah. Maknanya ilmu akidah tu terbina atas sumber-sumber yang bagaimana? Diambil tu daripada mana? Susunan ilmu akidah tu diambil sumber tu daripada mana? Asal punca ni tu daripada mana? Dalam arti kata yang lain, ilmu akidah ni ataupun ilmu tauhid ni terbina atas sumber-sumber yang sahih ataupun autentik, yang sahih. Sebab apa? Sebab perkara yang berkaitan dengan keimanan ni mesti 100%, mesti sahih, tak boleh ada keraguan dalam sumber ambilan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu akidah. Baik, sumber diambil perkara-perkara kepercayaan keagamaan ataupun al-aqaid ad-diniyah adalah daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Maknanya sumber asal punca diambil perkara-perkara kepercayaan keagamaan ataupun disebut al-aqaidu ad-diniyah adalah daripada Al-Quran. Maknanya Al-Quran ni adalah sumber utama, sumber asasi, sumber yang paling asas sekali, yang paling utama sekali. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni adalah kalamullah. Al-Quran ni adalah kalam Allah, firman Allah SWT. Maknanya ilmu akidah ni diambil daripada sumber Al-Quran, maknanya daripada 30 juzuk Al-Quran, daripada lingkungan 114 surah tu. Ini yang menjadi rujukan utama bagi akidah ataupun bagi ilmu tauhid, yang nantinya sumber daripada Al-Quran ni disebut dalil nakhli. Sumber yang diambil daripada Al-Quran ni disebut dalil nakhli. Ini sumber dalil yang dinakalkan daripada Al-Quran. Oleh sebab tu pada era Mekah, Nabi SAW ketika mana berada di Mekah Al-Mukarramah, Nabi berada di sana selama 13 tahun. Al-Quran ditanzilkan, diturunkan di Mekah tu selama 13 tahun. Maknanya ketika mana Quran ditanzilkan di Mekah tu, banyak ayat-ayat yang diturunkan tu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah ataupun kepercayaan keagamaan. Selama 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah tu. Ini menunjukkan bahawa sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, menunjukkan bahawa tauhid ni ataupun akidah ni perkara yang paling asas
perkara yang paling penting, dan sumber utamanya adalah Al-Quran. Kemudian As-Sunnah. Kemudian sumber yang kedua adalah As-Sunnah. Sunnah ni daripada sudut bahasa ataupun bahasa Arabnya ialah jalan. Sunnah ni bermakna jalan. Dari segi istilah bahasa dia, maknanya jalan. Ataupun dari segi istilahnya, sunnah ni adalah merujuk kepada percakapan, perbuatan dan takhrir ataupun persetujuan daripada Nabi SAW, ataupun apa sahaja yang melatari kehidupan Nabi SAW. Itu adalah as-sunnah, ataupun disebut juga al-hadis. Disebut juga al-hadis. Maknanya sunnah ni adalah percakapan Nabi, perbuatan Nabi dan takhrir Nabi, pengakuan Nabi, apa yang Nabi SAW setuju, dan apa sahaja yang melatari kehidupan Nabi SAW. Itu disebut sebagai as-sunnah, ataupun disebut juga sebagai al-hadis. Disebut juga sebagai al-hadis. Ini sumber yang kedua. Dan sumber yang ketiga adalah al-ijma'. Ijma' ni dengan makna kesepakatan ataupun persetujuan ulama Islam. Ulama Islam di sini dengan makna ulama yang muktabar. Ulama yang muktabar, mana yang diiktiraf keilmuan dia, kepakaran dia. Sama ada mereka ulama itu adalah ulama salaf ataupun ulama yang khalaf. Ulama sebelum ataupun ulama yang kemudian. Ulama salaf ni bermakna yang hidup tiga kurun yang pertama. Kemudian ulama khalaf ni 3 kurun yang selepas daripada itu. Disebut sebagai ulama khalaf. Dan pendapat yang kedua mengatakan kurun yang pertama sampai kurun kelima tu ulama salafus saleh. Kurun kelima sampai seterusnya itu, kemudian itu adalah ulama khalaf. Ulama khalaf. Jadi bermakna ijma' ini adalah ijma' persepakatan ulama salaf ataupun ulama khalaf. Ulama Islam yang muktabar lah, bukan ulama yang tidak muktabar. Ulama ni ada yang muktabar, ada yang tak muktabar. Tak muktabar ni maknanya yang tak diterima pakai pandangan pendapat dia, tu bukan muktabar. Yang muktabar ni maknanya yang diterima pakai pendapat dia, pandangan dia, itu ulama yang muktabar. Okey, jadi maknanya sumber pengambilan ilmu akidah ni ada 3 sumber utama ni: Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Al-Quran, Sunnah dan Al-Ijma'. Jadi maknanya sumber ambilan akidah ni bukan Quran Sunnah saja, mesti ada ijma'. Kalau ambil terus daripada Quran Sunnah saja, tak ada ijma', itu yang boleh jadi sesat juga. Boleh jadi sesat juga. Kena ada ijma' juga. Oleh sebab tu sesiapa yang menolak ijma' ulama boleh jadi sesat. Boleh jadi sesat. Baik, apa yang dimaksudkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber dasar akidah dan keimanan yang usul adalah apa yang qat'i, yang putus atau muktamad. Maksudnya di sini, apa yang dimasukkan daripada Quran dan Sunnah ni yang menjadi sumber dasar akidah dan keimanan yang usul. Maknanya perkara usul akidah. Dalam akidah ni dia ada usul akidah, dia ada furu' akidah. Dia ada usul akidah, kemudian dia ada furu' akidah. Adalah apa yang qat'i, apa yang putus, apa yang muktamad. Maknanya putus dan muktamad ni adalah perkara yang tak boleh dipersoalkan lagi ataupun tak boleh diubah-ubah lagi. Itu perkara yang qat'i, yang putus, yang muktamad. Maknanya yang menjadi pegangan yang muktamad, tak boleh diubah-ubah. Maksudnya perkara yang qat'i ni kalau dahulu macam tu lah sampai bila-bila. Tak ada boleh diubah-ubah lagi. Itu perkara yang muktamad.
dan tak boleh dipersoalkan lagi. Sama ada dari sudut subut, autentik. Ini dia dah masuk istilah-istilah ni, dia kena fokus bagi perhatian lebih. Kalau tak nanti tak faham. Dari sudut autentik. Autentik ni maknanya dapat dipercayai atau dijadikan pegangan, bukan palsu, bukan rekaan. Bukan palsu ataupun bukan rekaan. Ini maknanya autentik. Mahupun dari sudut dalalah. Mahupun dari sudut dalalah, dari sudut makna. Dari sudut makna yang mana pengingkarnya boleh dihukum kafir. Yang mana pengingkarnya boleh dihukum kafir. Yang ni apa? Boleh jadi murtad dan terkeluar daripada agama Islam apabila meragukan perkara-perkara asas agama yang sudah qat'i, yang sudah putus, yang sudah muktamad. Ini maksud dia. Sebabnya ialah perkara usul. Perkara usul akidah. Jadi kita tulis sikit bagi nampak gambaran. Yang lama tak padam. Allah tersangkut. Dia kalau belajar tauhid ni dia kena buat nota. Dia kena buat peta minda baru nampak gambaran. Kau tak pening itu Jadi mana sini? Sumber apa nama ilmu akidah. Okey, buat peta minda dia. Dia ada 3. Quran, sunnah, ijma'. Jadi apa maksud dia setiap satu ni? Ingatlah apa dia yang dijelaskan tadi lah. Okey, al-ijma'. 3 ni. Okey, 3 ni. Okey, 3 ni jadi sumber ambilan dalam ilmu akidah dari sudut usul. Usul ni maknanya perkara yang asasi, yang dasar. Siapa yang ingkar perkara usul ni boleh murtad. Jadi murtad. Siapa yang pertikai perkara usul ni? Maknanya pertikai tak setuju ke apa semua. Okey, boleh jadi murtad, keluar pada agama. Sebab dia perkara usul. Ini sebut usul akidah. Ataupun istilah lain usul ad-din ataupun usuluddin. Dia ada usul ad-din, usuluddin. Ni apa nama perkara yang asasi dalam akidah. Kemudian yang kedua dia ada perkara furuk. Furuk ni perkara yang cabang lah. Furuk akidah. Furuk akidah ni perkara yang cabang. Perkara cabang ni dia tak sampai jadi kafir. Dia hanya jadi bid'ah saja. Bid'ah saja. Boleh jadi bid'ah saja. Dia tak sampai jatuh ke kafir. Yang ini maknanya perkara yang usul kalau dipertikaikan boleh jadi murtad, boleh jatuh hukum kafir. Okey, contohnya apa? Sebagai contohnya, ada orang dia meragukan bahawa Allah Ta'ala ni wujud. Dia ragu, Allah Ta'ala ni wujud ke tak wujud? Dia ragu-ragu, Allah Ta'ala ni nak kata wujud, tak ada bukti, tak ada nampak pun, apa semua. Contoh, dia ragu-ragukan tentang kewujudan Allah Ta'ala. Sedangkan kewujudan Allah Ta'ala perkara yang asasi, perkara usul dalam akidah. Perkara usul dalam akidah. Maknanya bila dia ragu-ragu, dia pertikaikan, sedangkan perkara itu perkara usul, boleh menyebabkan dia dihukum kafir. Gugur akidah dia. Gugur akidah dia. Okay? Kemudian kalau dia meragukan adanya syurga dan neraka misalnya. Syurga neraka tu masuk dalam perkara yang sam'iyat, perkara yang ghaibiyat. Kita dah sebut dah sebelum ni. Dia ragu-ragu. Syurga neraka ni ada ke tidak?
Tak ada bukti. Kata dia tak ada bukti. Pada dia lah. Padahal syurga neraka tu tentang perkara yang sama'iyat. Dalilnya daripada Quran dengan hadis. Itu perkara usul. Bila dia ragu-ragukan, boleh dihukum kafir. Kemudian kalau juga contohnya dia meragukan hukum yang disepakati oleh ulama mujtahid. Ulama mujtahid ni secara ijma' lah, dia ragu-ragukan, dia pertikaikan. Boleh juga jatuh hukum kafir. Boleh dijatuhkan hukum kafir. Itu kalau dia pertikaikan ataupun ragu-ragu. Jangan pertikai, ragu-ragu pun dah boleh gugur akidah. Ataupun dia menghalalkan perkara yang dah haram, jelas-jelas haram. Allah Ta'ala dah sebut haram zina, haram minum arak, dihalalkan zina, dihalalkan arak dan sebagainya. Itu semua boleh dihukum kafir. Sebab itu perkara yang qat'i, perkara yang muktamad, perkara usul akidah. Ataupun lagi mengingkari kenabian, diingkar kenabian. Nabi ni tak ada pada dia. Tak ada nabi-nabi ni. Kan? Boleh dihukum kafir. Ataupun meragukan perkara yang berkaitan dengan nabi. Contohnya baru-baru ni ada orang tulis, dia mengatakan nabi pun tak adil juga, kata dia. Tak adil sesama isteri. Perkataan tu boleh menggugurkan akidah dia. Sebab apa? Sebab dia ragu-ragu tentang keadilan Nabi. Sedangkan Nabi ni maksum, termasuk dalam perkara yang imaniyah, perkara iman, beriman, kepercayaan. Perkara yang kepercayaan, Nabi itu perkara yang kepercayaan, kemudian diragukan. Itu boleh menggugurkan akidah dia. Hati-hati. Begitu juga meremehkan para sahabat, mempertikaikan sahabat, mengatakan sahabat tak adil ke, mengatakan apa-apalah yang buruk-buruk tentang sahabat. Itu juga boleh jatuh gugur akidah dia. Ataupun meremehkan Rasulullah tadilah, mengatakan Rasulullah tak adil, ataupun mempertikaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Contohnya mempertikaikan janggut, kan. Zaman Nabi mana ada pencukur janggut, pencukur janggut. Jadi sebab itulah janggut tu disimpan, contohlah, dan lain-lain lah. Dengan maksud penghinaan ataupun meragukan apa yang berkaitan dengan Rasulullah, itu juga boleh gugur akidah dia. Ni kena hati-hati. Itu sebagai contohlah. Dalam kitab ni tak sebutlah. Sebab tu kita belajar kitab akidah ni, ini untuk permulaan. Nanti kitab yang lain baru dia akan sebut detail perkara yang boleh menggugurkan akidah dari segi ucapan, dari segi perbuatan, dari segi i'tiqad dan lain-lain. Itu akan disebut dalam kitab-kitab lain. Antaranya contoh disebut dalam kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq ada sebutlah contoh-contoh perkara-perkara yang boleh menggugurkan akidah, disebut ucapan dan sebagainya. Kita ambil contoh saja. Okey, ini perkara yang usul. Jadi perkara usul jangan dipertikaikan. Ataupun lagi mengatakan solat 5 waktu sehari semalam ni tak ada, sebab dalam Quran disebut 3 waktu saja, kata dia. Kan? Disebut 3 waktu saja. Dia berdalil Quran juga. Tapi dia berdalilkan Quran dengan cara dia tak faham Quran, tak faham bahasa Arab. Itu pun boleh menggugurkan akidah, sebab solat tu perkara yang asas. Oleh sebab tu orang yang tak solat, dia dosa besar. Selama mana dia tak pertikaikan tentang solat tu, selama mana dia tak kata solat tu tak wajib, dia tak gugur akidah dia, tapi dia berdosa besar kalau dia tak solat. Dia tak kata solat dia tak wajib, solat ni wajib, tapi dia tak nak buat, dia malas, dia berdosa besar. Tapi kalau dia katakan solat ni tak wajib, lepas tu tak buat pula, gugur akidah dia, murtad.
boleh jatuh murtad. Wa na'udzubillah min zalik. Tu sebab tu hati-hati. Perkara yang berkaitan dengan usul ni jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Sekarang ni banyak dalam TikTok pun dia buat main-main. Perkara usul ni dia buat main-main. Hati-hati hati-hati. Okey, adapun cara pendalilannya, turuk al-idlal, maknanya jalan-jalan ataupun cara-cara pendalilannya. Termasuklah juga melalui penghujahan akli ataupun logical, logik. Maknanya cara pendalilan, cara nak keluarkan dalil-dalil tu ataupun cara nak berhujah, nak istidlal tu ataupun cara nak menentukan dalil ataupun burhan tu termasuklah juga melalui penghujahan akli ataupun hujah secara akal. Sebab tu dalil ni ada dua. Dalil ni ada dua. Kan? Dah sebut dah sebelum ni dalil nakli. Dalil nakli yang atas sekali lah. Okay, dalil nakli ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Okey. Yang kedua dalil akli. Dalil yang berasaskan akal, orientasi akal. Logik lah. Logik akal maknanya akal yang waras, bukan akal tak waras. Logik ni pula ikut kaedah yang dah ditetapkan oleh ulama, bukan kaedah sendiri. Bukan kaedah ikut nafsu sendiri, tak. Kaedah yang sudah ditetapkan oleh ulama. Okey? Oleh yang demikian, para ulama menyimpulkan bahawasanya dalil ilmu akidah ini adalah qat'iyat yaqiniyat. Qat'iyat yaqiniyat. Dalil yang meyakinkan, sama ada dalil nakli maupun dalil akli. Maknanya di sini ulama di sini adalah ulama tauhid lah. Ulama tauhid, ulama dalam ilmu akidah ataupun mutakallimin. Jadi para ulama di sini, para ulama tauhid, ulama ahli kalam, ulama ahli akidah, mutakallimin menyimpulkan bahawasanya dalil ilmu akidah ini adalah qat'iyat. Yaqiniyat ini bersifat qat'iyat yaqiniyat. Maknanya bersifat dalil-dalil yang meyakinkan, bukan dalil yang diragukan, dalil yang meyakinkan. Sebab apa? Sebab nak menetapkan perkara yang usul, perkara yang asas, mestilah dalilnya pun dalil yang konkret, yang autentik, yang qat'i. Tak boleh dalil yang diragukan. Sama ada dalil nakli, maknanya dalil yang bersumberkan daripada Quran, hadis, maupun dalil akli, maknanya dalil yang bersumberkan daripada akal yang waras ataupun logik akal. Jelas kat situ? Oleh sebab tu, saya selalu sebut, kalau siapa yang mempertikaikan sifat 20, misalnya, sebab sifat 20 tu terbina daripada dalil nakli dan dalil akli yang bersifat qat'i. Kalau dipertikaikan ataupun buat main-main, boleh gugur akidah dia. Contoh ada yang mengatakan sifat 20 ni datangnya daripada falsafah Yunan, Greek. Padahal dalilnya jelas daripada Quran. Innallaha sami'un basir, contoh dia, sifat sama' basar. Wa kalamallahu Musa taklima, sifat kalam. Qul huwallahu ahad, sifat wahdaniyah dan lain-lain. Itu semua dalil Quran. Dalil Quran dan juga dalil hadis. Dalil yang qat'i. Maksudnya kalau dikatakan sifat 20 ni datang daripada Greek, Yunan, falsafah Yunan, maknanya apa? Dia meragukan. Bila meragukan, boleh rosak akidah dia, rosak pegangan agama dia. Hati-hati. Okey, adapun dalil nota di bawah tu, adapun dalil zanniyat. Dalil zanniyat ni dia gini. Takut ada yang keliru. Sebelum ni saya sebut dalil dalam akidah ni dalil yang yaqiniyat.
yang qat'i. Tapi kenapa di sini disebut dalil zanni? Dalil zanni ni dalam perkara furu' akidah. Furu' akidah dalil zanni. Kalau usul akidah dalil qat'i. Oleh sebab tu kalau yang ni, kalau dipetikai pun tak adalah sampai jatuh murtad. Tapi bid'ah. Bid'ah tu bid'ah dhalalah. Dan dhalalah dosa besar. Walaupun tak jatuh murtad. Okey. Adapun dalil zanniat ni maknanya dalil yang sangkaan kuat. Maka ianya menjadi dalil akidah bagi masalah cabang, masalah furu'. Masalah furu', masalah cabang, masalah cawang menggunakan dalil zanniat yang tidak melazimkan kekufuran bagi yang mengingkari atau menyalahinya. Maknanya siapa yang menyalahi dalil yang bersifat zanniat ni, dia tak jatuh kufur, tak jatuh kufur, tak jadi kafir lah. Walaupun tapi kena ingat, walaupun boleh melazimkannya sebagai ahli bid'ah. Tapi kena hati-hati, boleh menyebabkan dia jatuh sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni bid'ah dhalalah lah. Okey, jadi di sini memberi satu kefahaman kepada kita secara jelas bahawa dalil itu ada yang berbentuk qat'i, yang berbentuk putus, muktamad, yang tak boleh dipertikaikan lagi, yang disebut dalil qat'iyat. Qat'iyat, yaqiniyat bagi masalah-masalah usul akidah, masalah-masalah usul aqaid atau usul akidah, yang mana sesiapa yang mengingkarinya ataupun menyalahinya boleh terjerumus dalam kekufuran ataupun boleh dihukum dengan kafir. Boleh dihukum dengan kafir. Okey, sementara itu ada dalil yang bersifat zanni, bersifat sangkaan kuat, yang disebut dalil zanniyat. Dalil zanniat ni bagi masalah furu' akidah ataupun furu' aqaid, yang mana sesiapa yang mengingkarinya ataupun yang menyalahinya tak boleh dihukum dengan kufur, tak boleh dihukum dengan kafir. Begitupun dia boleh tergolong sebagai ahli bid'ah. Dia boleh tergolong dalam ahli bid'ah. Okey. Jadi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, perkara usul akidah ni, perkara usul aqaid ni ataupun usul akidah ni disepakati. Itu yang disebut ijma' tadi tu. Bila disebut ijma', maknanya sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak kira ulama salah ataupun ulama khalaf. Mereka sepakat dalam masalah usul akidah, mereka sepakat. Jadi bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, saya dah sebutkan dulu, yang khatib selalu baca sebut pegangan ahli sunnah wal jamaah tu ialah apa? Okey. Ahli sunnah wal jamaah tak ada ruang dah. Dia kena besar sikit nanti. Padam tapi yang padam ni kena ingat. Ingat dia punya apa? Dia punya peta minda ni senang, nanti dia memudahkan kita untuk faham. Sebab yang sebelum, kalau kita tak ingat yang sebelum, bila datang yang selepas, nanti dia dah pening. Dia tak boleh nak hubung kaitkan. Sebab tu yang sebelum kena ingat. Bila nak masuk selepas. Begitu juga yang dah masuk lepas kena ingat untuk kita masuk seterusnya. Okey, ahli sunnah. Okey, wal jamaah. Yang selalu disebut oleh khatib hari Jumaat tu, ahli sunnah wal jamaah tu siapa? Okey, ahli sunnah wal jamaah di sini ialah Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah. Kemudian Maturidiyah. Okey, ini mazhab dalam akidah. Dalam macam mana mazhab dalam ilmu fiqh, dalam akidah pun ada mazhab dia. Jadi dua-dua ni tergolong dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Sama ada ulama tu ulama pakar bahasa ke, ulama apa, semua masuk dalam Syi'rah Maturidiyah. Dia ada tiga lagi. Tapi 3 4 saya sebut kemudian. Saya sebut dua ni dulu. Sebab yang ni yang ketara sekali.
Okey. Maknanya dalam masalah akidah bila disebut ijma' dalam masalah usul, maksudnya ijma' antara ulama Asy'ariyah dengan ulama Maturidiyah ni. Ijma' dua-dua ni. Dalam masalah masalah usul. Walaupun dalam masalah furu' dua-dua ni berbeza. Macam dalam fiqh juga. Dalam fiqh ibadat. Dalam fiqh ibadat tak ada ulama-ulama mazhab empat ni kata solat bukan 5 waktu. Tak. Semua mazhab mengatakan solat 5 waktu. Cuma dia ada perbezaan di sudut furu'. Sudut furu' tu macam mana? Contohnya dalam ketika mana kita ambil wuduk dalam mazhab Imam Syafi'i, masukkan istinsyaq, masuk air dalam hidung, kemudian istinsyar, keluarkan air daripada hidung dengan madmadah, berkumur-kumur, itu sunat. Dalam mazhab Imam Hanafi misalnya, itu jadi wajib. Itu jadi wajib. Tapi masing-masing itu ada dalilnya. Okey, dalam masalah akidah pun sama. Masalah usul semua sepakat. Masalah furu' ada perbezaan dia. Okey, contoh masalah usul yang disepakati oleh mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Maturidiyah. Contohnya apa? Rukun iman ada 6. Tak ada mazhab kata rukun iman ada 5, ada 4, tak ada. Semua sepakat rukun iman tu ada 6. Sebab itu perkara asas, perkara usul. Tentang kewujudan Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan tadi. Tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, itu semua disepakati. Sifat 20 tu, kan, sebagai contoh. Itu masalah usul. Cuma dalam masalah furu' adalah perselisihan pendapat. Okay, apa perselisihan dia kita tak nak jelaskanlah di sini. Tak perlu kita tahu sekarang pun. Itu masalah-masalah furu' tak perlu kita tahu. Itu kemudian. Maksudnya yang usul disepakati oleh Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Okey. Siapa yang mengasaskan mazhab Asy'ariyah ni? Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan Asy'ari. Okey, Imam Abu Hasan Asy'ari ni keturunan Sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat Rasulullah tu. Nanti saya ingat begitu. Imam Abu Ayyub, bukan, salah. Tapi memang keturunan sahabat. Keturunan sahabat Rasulullah. Yang kedua ni mazhab Maturidiyah ni Imam Abu Mansur, ini Abu Hasan. Abu Mansur ini Al-Asy'ari lah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, Al-Maturidi. Okey, kita yang bermazhab Imam Syafi'i dalam fiqh kebanyakannya kita ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan ada sikitlah kita ikut pandangan Maturidi. Orang yang bermazhab fiqh Hanafi misalnya, kebanyakannya ikut pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam akidah. Dalam perkara furu' lah, perkara usul semua sama. Dalam perkara usul semua sama. Kita ada yang bahagian kita Asy'ariyah, ada juga bahagian yang kita ambil juga daripada Maturidi. Okey. Apa dia punya penjelasan tu kemudianlah. Okey. Jadi kita jelas dalam sini sumber pengambilan hukum ni daripada mana. Kemudian muka surat 12, penghujahan akli. Penghujahan dari sudut logik akal. Dari sudut akal. Oleh sebab itulah dalam Islam ni maqasid syariah dia ada 5. Maqasid syariah ni makna perkara asasi yang perlu dijaga oleh setiap orang Islam ada 5. Dalam 5 tu antaranya adalah akal. Akal wajib dijaga. Sebab tu haram minum arak ataupun haram minum sesuatu yang memabukkan, sebab dia boleh merosakkan akal. Ambil dadah, apa-apalah yang boleh merosakkan akal, sebab akal tu wajib dijaga. Akal tu wajib dijaga. Kalau akal tu rosak, macam mana nak faham
syariat. Macam mana nak faham apa yang Nabi bawa melalui wahyu kalau akal tu rosak? Lepas tu akal tu kena jaga, wajib dijaga. Dan syarat nak belajar pun, apa syarat dia? Zakiyun, cerdik. Syarat nak belajar kena cerdik. Tak ada cerdik, dia tak akan berjaya dalam pelajaran dia. Mesti cerdik. Mesti otak kata bijak lah, cerdik. Okey, penghujaan akli maknanya secara logikal. Penghujahan dari sudut akal dengan menggunakan akal yang waras. Menurut kaedah yang disepakati oleh ulama kalam, oleh ulama akidah. Termasuk juga pendekatan dan cara penghujahan dan pendalilan bagi ilmu akidah ini adalah penghujahan akal. Kan tadi ada dalil akli. Maknanya nak berhujah dalam masalah akidah, berhujah di sudut nakli, di sudut dalil daripada Quran dengan hadis. Kemudian dia ada satu lagi, iaitu dalil akli, dalil akal. Okey, kenapa dalil akal ni diterima? Diterima kenapa? Okey, Nabi para rasul, nabi-nabi bawa apa? Bawa wahyu. Wahyu ni perkara yang qat'i, tak boleh dipertikaikan. Nak faham wahyu, guna apa? Kena guna akal lah. Akal waras. Tak ada akal macam mana nak faham wahyu? Boleh faham wahyu kalau tak ada akal? Tak boleh. Sebab tu dalam Quran Allah bagi pada setiap manusia ni alat-alat untuk faham. Iaitu apa? Akal, pendengaran, penglihatan. Akal yang utama dia. Akal yang utama. Kalau tak ada akal tak boleh faham. Tak boleh faham wahyu. Lepas tu sifat wajib bagi Rasul fatonah, cerdik. Nak bawa wahyu Allah Ta'ala mesti orang cerdik. Lepas tu Nabi-Nabi dipilih di kalangan orang yang paling cerdik. Dan umat yang nak faham wahyu yang dibawa oleh para Nabi tu, mestilah umat yang kena cerdik juga. Kalau tak cerdik, bodoh, tak boleh faham. Lepas tu kena cerdik. Kena bijak lah. Okey. Asas penghujahan akli ini juga termasuk juga dalam apa yang disarankan sendiri dalam Al-Quran. Dalam Quran sendiri pun banyak ayat-ayat yang menyebut tentang berfikir. Afala taqilun, afala dan lain-lain lah. Apakah kamu tak berfikir dan sebagainya. Itu banyak disebut dalam Quran. Menunjukkan bahawa pentingnya akal untuk faham wahyu. Mana di sini wahyu ni sebagai apa? Pengawal kepada akal. Kalau guna akal semata-mata tak boleh. Tak boleh. Maknanya mesti dipandu oleh wahyu. Akal yang waras yang cerdik ni mesti dipandukan oleh wahyu. Sebab tu dalil akli ni dia letak ke atas, dalil akli bawah. Maksudnya dalil nakli ni pun kena berpandukan juga kepada dalil nakli daripada Quran dan hadis. Tak boleh keluar daripada Al-Quran dengan hadis. Asal penghujahan akli juga termasuk dalam apa yang disarankan sendiri dalam Quran, seperti perintah untuk memerhatikan alam ini. Dalam Quran banyak kan Allah Ta'ala suruh kita perhatikan alam, perhatikan kejadian-kejadian, perhatikan segala af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala ni, alam ni lah, apa yang berlaku di alam ni, kita perhatikan dengan mata kepala kita. Lalu menunjukkan kepada kewujudan, keesaan dan keagungan Allah Ta'ala. Mana bila kita perhatikan dengan mata kepala kita, kita berfikir secara waras, maka kita akan tahu alam ni mesti ada pencipta dia, mesti ada penjadi dia. Yang apa menjadikan alam ni. Tak boleh alam ni jadi sendiri-sendiri. Tak boleh alam ni jadi sendiri-sendiri. Begitu juga Al-Quran memerintahkan orang-orang musyrikin memerhatikan Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran Allah Ta'ala
apa nama ni, cabar orang musyrikin. Cabar orang musyrikin dan mencabar mereka untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Allah cabar orang musyrikin untuk datangkan ayat-ayat yang sama dengan Quran, sama dengan Al-Quran. Tapi orang musyrikin tak boleh datangkan walaupun satu ayat. Nak dibuat ayat macam Quran tu tak boleh. Sebagaimana dulu pernah berlaku, dia buat surah katak. Kita baca pun tak sedap lah. Tak ada macam mana Quran. Quran tu mukjizat. Kita baca tu sebab tu kalam Allah kan. Bila kalam manusia ni dia buat, dia sastra Arab macam mana hebat pun, kalau dia buat baca dia tak ada rasa apa-apa. Kita baca pun rasa pelik. Baca pun pelik, tak macam mana kita baca Quran. Sebab Quran tu kalamullah, mukjizat. Jadi Allah cabar orang musyrikin untuk datangkan seumpama Quran, tapi tak dapat dia datangkan walaupun satu ayat. Namun cabaran tersebut tidak disahut. Ini juga salah satu bentuk penghujaan akli di sebalik mukjizat Al-Quran. Maknanya ini juga adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi SAW yang kekal sampai kiamat. Mukjizat Nabi SAW ni menurut ulama ada lebih daripada 3,000 mukjizat. Ada mukjizat yang mukjizat tu maknanya habis dengan ketiadaan Nabi SAW. Bila Nabi wafat, habislah mukjizat tu. Contohnya air keluar daripada jari jemari Nabi. Bila Nabi wafat, dah tak adalah mukjizat tu, kan? Belah bulan, tapi buktinya masih ada. Bulan terbelah tu buktinya masih ada, tapi mukjizat tu dah tak ada dah. Yang mukjizat yang masih kekal adalah Al-Quran sampai hari kiamat. Itu mukjizat yang satu-satunya yang kekal sampai hari kiamat. Ataupun apa yang Nabi sebut dulu berlaku kemudian. Itu juga mukjizat Nabi SAW yang masih ada, masih kekal sampai kiamat. Okey. Jadi maknanya di sini kita fahamlah penghujaan akal ni bukan semata-mata akal. Jadi logik di sini kita tak boleh faham logik ni macam mana logik ikut kaedah barat, tak. Logik ikut kaedah barat lain. Ini logik dalam ilmu Islam. Sebab tu dalam ilmu Islam, ilmu logik ni disebut mantik. Ilmu mantik. Mantik ni cara nak berfikir, cara macam mana nak berhujah. Cuma ditulis istilah logik ni nak bagi kita faham. Kalau tulis mantik ni, mantik apa pula ni? Dah tak faham dah. Kan? Ini nak bagi mudah bahasa bagi faham. Tapi logik di sini bukan maknanya logik barat, bukan. Logik ni logik dalam Islam, dalam ilmu mantik. Dalam ilmu mantik. Jadi nanti kita akan masuk makna akal di sisi para ulama. Akal tu apa benda? Akal tu apa dia? Sebab tu dalam ilmu akidah ni dia ada 3 hukum. Ni dalam masalah hukum dia ada 3. Sikit lagi disebut hukum syarak. Pertama hukum syarak. Yang kedua disebut hukum akal. Yang ketiga disebut hukum adat. Okey, dalam akidah berdasarkan kepada 3 hukum ni. Hukum syarak yang paling atas sekali, kemudian hukum akal berdasarkan akal, kemudian hukum adat berdasarkan adat. Adat ni bukan adat. Ni pun adat ni bukan maksudnya adat ni kebudayaan, bukan. Adat ni adalah kebiasaan. Nanti kita akan jelaskan adat tu apa. Adat ni maknanya kebiasaan. Kebiasaan sesuatulah. Disebut adat. Jadi 3 ni. Orientasi hukum dia berdasarkan kepada 3 ni. Syarak macam mana, akal macam mana, adat macam mana. Itu kita masuk kemudian lah, insyaAllah. Masuk ke kemudian. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah. Bacalah sambil-sambil baca dulu. Nanti masuk pada muka surat 15 tu, pembahagian hukum akal. Pembahagian hukum akal pula dia ada 3 pula. Wajib akal, mustahil akal, harus pada akal. Dia ada pembahagian dia. Okey, nanti
Jadi untuk malam ni kita berhenti dululah di sini. Jadi kesimpulan dia tadi, apa yang kita dapat pada malam ni lah sumber pengambilan ilmu akidah. Kemudian perkara-perkara yang usul dalam akidah yang boleh menjejaskan akidah keimanan seseorang kalau dia petikaikan. Perkara-perkara yang asas. Kemudian perkara furuk boleh menyebabkan dia tergolong dalam kalangan ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Sebab dalam akidah ni pun ada perkara bid'ah dalam akidah, bukan saja dalam fiqh saja. Dalam akidah pun ada bid'ah dia. Kemudian pergi kepada penghujaan akal. Ini hukum akal. Nanti akan dijelaskan kemudianlah apa yang seterusnya. Jadi yang disampaikan pada malam ini, yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Sebagaimana saya sebutkan sebelum ni lah, kalau boleh jangan skip. Kalau skip takut tak faham. Kalau tak faham tu kena tanyalah. Okey? Sebab ilmu akidah ni perbahasan dia susah sikit berbanding dengan perbahasan dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh pun susah juga. Tapi oleh sebab ilmu fiqh ni kita selalu banyak pengajian. Ilmu tauhid ni tak banyak pengajian. Khususnya di Bintulu tak banyak. Tak banyak. Jadi bila tak banyak ni kita jarang-jarang dengar ataupun tak pernah dengar, maka dia akan jadi susahlah, lambat sikit nak faham. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.